Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Manardin. Saya dari kelas IC 2201E. Untuk subjek Akidah Islamiah IAC 400, saya akan membentangkan tajuk iaitu Kematian menurut agama Yahudi. Maksud kematian menurut Christopher A. Pallis, kematian bermaksud terhentinya keseluruhan proses hidup yang akhirnya berlaku pada semua organisma hidup. Keadaan kematian manusia selalu dikaitkan dengan perkara misteri dan tahayul, dan definisi tepatnya tetap kontroversial kerana ianya berbeza mengikut budaya dan sistem perundangan. Maksud Yahudi ialah Yahudi adalah umat Nabi Musa. Kitab sucinya adalah Taurat yang merupakan kitab suci pertama yang diturunkan oleh Allah. Agama Yahudi juga adalah agama monoteisme, iaitu mempercayai Tuhan hanya ada satu. Nama Yahudi punya makna umum, iaitu Yahudi adalah nama yang diberikan kepada semua penganut agama Yahudi dan yang mempercayai dan menjalankan ritualnya. Seterusnya ialah konsep kematian menurut agama Yahudi. Agama Yahudi percaya bahawa setiap kehidupan adalah sangat berharga dan setiap yang hidup juga pasti akan berhadapan dengan kematian. Kematian ini adalah dilihat sebagai suatu proses semula jadi. Orang Yahudi juga mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap kehidupan akhirat, di mana mereka yang berbuat baik di dunia akan mendapat ganjaran, dan manakala mereka yang membuat kejahatan akan mendapat balasan. Kehidupan selepas kematian ini dikaitkan dengan iaitu jasad mereka, iaitu jiwa, roh dan juga jasad mereka akan sama-sama dibangkitkan semula selepas kehancuran dunia. Asal-usul ritual kematian ini adalah bermula iaitu pada zaman Perjanjian Lama, iaitu adalah satu kewajipan pada ahli keluarga penganut agama Yahudi, iaitu untuk menjaga ahli keluarga mereka yang telah mati dan mengikuti untuk menguburkannya atau mengebumikannya. Kewajipan pengebumian terjadi untuk setiap orang yang mati, walau sesiapa pun mereka dan bagaimana keadaan mereka mati. Menidakkan hak si mati untuk dikebumikan adalah satu bentuk penghinaan yang seolah-olah tidak menghormati pada si mati. Dalam asal-usul ritual kematian bermula dengan iaitu istilah dalam bahasa Ibrani iaitu Bikur Halim. Bikur Halim ini bermaksud melawat orang sakit. Dalam ajaran Yahudi, mewajibkan keluarga, rakan-rakan dan masyarakat untuk memberi rawatan dan melawat orang sakit. Tugas Bikur Halim ni adalah untuk membantu dan melayan mereka yang dalam kesakitan dan yang akan menemui ajal berdasarkan kitab Talmud. Seterusnya ialah Bet Kevarot. Bet Kevarot ni adalah bahasa Ibrani yang bermaksud perkuburan atau seringkali disebut sebagai Bet Hayim, iaitu taman kehidupan, dan Bet Olam, iaitu rumah ibadah, rumah abadi. Menurut tradisi orang Yahudi, tanah perkuburan adalah tempat yang suci, bahkan lebih suci berbanding daripada rumah ibadat. Kerana bagi orang Yahudi, penjagaan tanah perkuburan adalah tanggungjawab agama dan sosial yang sangat penting. Seterusnya ialah ritual pengebumian agama Yahudi. Ritual pengebumian agama Yahudi terbahagi kepada 4 peringkat, iaitu bermula dengan taharah, Qiriyah, Matzevah dan juga Kadish. Bermula dengan taharah. Taharah bererti proses penyucian meliputi memandikan mayat, memakaikan pakaian bersih sehingga mayat dimasukkan dalam keranda untuk dikebumikan. Proses pengebumian ini biasanya dilakukan oleh Hevra Kadish, iaitu dikenali sebagai masyarakat suci. Dan seterusnya ialah Qiriyah. Qiriyah ni bererti perbuatan mengoyakkan pakaian yang dipakai oleh waris si mati sebagai tanda kesedihan atas kematian si mati. Ketiga ialah Matzevah. Matzevah bermaksud batu nisan. Ia akan diletakkan di atas kubur oleh Hevra Kadish, iaitu masyarakat suci. Dan yang keempat ialah Kadish. Kadish ini bererti bacaan yang mengaitkan kebesaran Tuhan yang akan dibaca bermula dari hari pengebumian
sehingga tempoh berkabung tamat. Okey, seterusnya ialah amalan berkabung dalam agama Yahudi. Amalan berkabung agama Yahudi ni terbahagi kepada 4 peringkat, iaitu tempoh berkabung, iaitu bermula dengan Aninut, Shiva, Shloshim dan juga Avelut. Okey, bermula dengan Aninut. Aninut adalah tempoh berkabung selama 1 atau 2 hari sebelum pengebumian. Dan seterusnya akan disambung dengan Shiva, iaitu tempoh berkabung selama 7 hari, dan bacaan Kaddish akan dilakukan setelah selesai pengebumian. Okay, yang ketiga ialah selepas Shiva adalah tempoh Shloshim. Shloshim dalam bahasa Ibrani iaitu bermaksud 30. Jadi dalam tempoh Shloshim ni adalah tempoh berkabung sehingga hari ke-30 setelah Shiva. Dan yang terakhir ialah Avelut. Avelut ialah tempoh berkabung selama 12 bulan selepas pengebumian yang hanya akan dilakukan oleh ibu bapa atau saudara kandung seseorang yang telah mati. Okey, seterusnya ialah konsep eskatologi agama Yahudi. Definisi eskatologi ialah merujuk kepada kajian akhir zaman seperti yang diramalkan dalam pelbagai agama. Dan perkataan eskatologi ni berasal daripada perkataan Yunani, eskatan yang bermaksud terakhir atau akhir. Okey, pergi kepada konsep eskatologi agama Yahudi. Eskatologi agama Yahudi adalah suatu ajaran teologi mengenai perkara-perkara terakhir. Ini juga berkaitan dengan keadaan manusia setelah kematian, nasib suatu bangsa dan pengakhiran dunia. Ini termasuk dengan kedatangan Al-Masih Ad-Dajjal, kematian orang mati, peperangan Gog dan Magog, kehancuran dunia, peristiwa dunia akan datang, seperti Olam Haba dan hari penghakiman. Okay, kita pergi kepada hikmah terjadinya kematian dalam agama Yahudi. Menurut agama Yahudi, kematian bukanlah erti berakhirnya kewujudan manusia di dunia dan kembali kepada penciptanya. Maksudnya, kematian dalam ajaran Yahudi ni ialah kematian ni bukanlah satu pengakhiran pada kehidupan mereka, kerana mereka percaya setelah berlaku kematian, setelah berlaku kehancuran dunia, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan fizikal dan jiwa mereka yang suci untuk bertemu dengan Tuhan. Okey, dan yang terakhir ialah mati bermaksud mengingati, merenung dan menghadapi penilaian akhir dalam kehidupan, iaitu kematian. Di dalam Talmud sebenarnya ada mengungkapkan persoalan yang akan kita semua mereka akan tanyakan dalam ujian akhir. Mereka seperti, adakah mereka akan menjalankan urusan perniagaan dengan jujur di dunia? Dan adakah mereka meluangkan masa untuk belajar tanah? Adakah mereka memastikan kesinambungan dunia dengan mempunyai anak, iaitu berkahwin? Dan adakah mereka menantikan penebusan dosa? Okey, seterusnya ialah pergi kepada kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan melalui kajian ini ialah bahawa 3 objektif kajian utama dalam konsep kematian menurut agama Yahudi ini telah tercapai, iaitu dengan memahami asal-usul kematian dalam agama Yahudi yang meliputi persediaan menghadapi kematian, ritual pengebumian dan amalan berkabung. Selain itu, pemahaman konsep eskatologi iaitu dunia akhir zaman. Agama Yahudi yang meliputi kepercayaan mereka terhadap kedatangan Al-Masih Ad-Dajjal, kebangkitan orang mati, peperangan Gog dan Magog, serta kehancuran dunia. Okay. Cadangan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan umat Islam khususnya untuk bersiap menghadapi kematian adalah sentiasa mengerjakan amal soleh dan meninggalkan amalan syirik. Selain itu, sebagaimana mengerjakan amal soleh, kita sebagai umat Islam juga perlu mengiringi juga dengan menjauhi perbuatan tercela dan hina. Yang dimaksudkan perbuatan tercela dan hina itu meliputi perkara haram dan makruh. Dan akhir sekali, segera bertaubat apabila melakukan dosa yang melanggar perintah Allah, kerana kita sebagai manusia kita tidak terlepas daripada melakukan dosa dan juga kesalahan. Baiklah, seterusnya saya akan bentangkan ulasan artikel yang telah saya laksanakan. Saya telah memilih artikel bertajuk Agama Katolik
dan Yahudi, sejarah dan ajaran yang merupakan hasil nukilan Tarfin dan Khotimah mengenai sejarah dan ajaran agama Yahudi dan Kristian yang telah diterbitkan dan dicetak pada tahun 2011 oleh Daulat Riau di Indonesia dengan jumlah muka surat sebanyak 252. Dalam karya ini, kedua-dua penulis menghasilkan penulisan secara objektif namun kritis dalam menguraikan sejarah dan ajaran Yahudi dan Kristian. Dan setiap bahagian dibahagikan kepada dua bahagian. Dalam artikel ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama mengenai agama Kristian dan bahagian kedua mengenai agama Yahudi, dengan setiap bahagian mempunyai beberapa bab untuk menjelaskan mengenai sejarah agama tersebut dengan lebih mendalam. Dalam artikel ini, penulis telah membawa isu sejarah dan ajaran agama Kristian dan Yahudi dalam penulisannya yang menceritakan mengikut kepercayaan kedua-dua agama tersebut, mengenai sejarah kewujudan, penggunaan kitab suci, ajaran-ajaran, perayaan yang disambut, bahkan gerakan-gerakan agama Kristian dan Yahudi. Seterusnya, tambahan pula dikaitkan juga persamaan antara dua-dua agama tersebut yang bermula daripada satu agama yang sama tetapi terpisah atas beberapa faktor. Dalam bahagian topik agama Kristian, isu yang dibawa dalam artikel ini ialah asal-usul agama Kristian, iaitu suatu agama yang dibawa oleh Jesus Christ yang dianggap sebagai anak Tuhan yang diutuskan di dunia untuk menghapuskan dosa-dosa umat manusia atas kemurkaan Tuhan disebabkan dosa nenek moyang mereka, iaitu Adam dan Eve. Dalam artikel ini juga mengaitkan bagaimana kematian Jesus Christ dengan kemunculan awal reformasi terhadap ajaran agama Kristian ketika itu, yang akhirnya terbahagi kepada lima bahagian, iaitu Gereja Katolik, Gereja Ortodoks, Gereja Protestan, Gereja Inggeris dan aliran-aliran Gereja Kristian yang lain. Selain itu, mengenai kitab suci yang digunakan oleh Kristian sebagai panduan dalam agama mereka, iaitu Bible, di dalamnya mengandungi isi perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Akhir sekali, dalam bahagian topik agama Yahudi, ada menceritakan asal-usul agama Yahudi yang sinonim dengan bangsa Israel. Dan juga diceritakan bahawa mengenai sejarah pendudukan orang Yahudi di Palestin bermula daripada masa pemerintahan raja-raja dahulu sehinggalah terbentuknya negara Israel oleh bangsa Yahudi di tanah Palestin. Hasil daripada gerakan-gerakan politik yang dirancang oleh bangsa Yahudi sendiri. Dalam artikel ini juga saya akan menilai kekuatan, kelemahan dan sumbangan yang terdapat di dalam artikel ini. Dari sudut kekuatan, artikel ini menyediakan informasi terperinci dengan menghuraikan sejarah dan ajaran agama Kristian dan Yahudi, bahkan mengaitkan tulisan ini pada sumber-sumber bacaan yang telah ditulis sendiri oleh para penulis Muslim dan Kristian yang pakar mengenai agama Kristian dan Yahudi, serta rujukan yang rujukan daripada kitab-kitab kitab suci yang dipegang dan diakui oleh kedua-dua agama tersebut. Seterusnya, dari sudut kelemahan, saya dapati bahawa penggunaan bahasa Indonesia yang telah digunakan oleh penulis dalam artikel ini menyukarkan saya sebagai pekaji untuk memahami dengan lebih mendalam dan mudah, kerana banyak istilah dan perkataan yang mempunyai ejaan yang agak berlainan dengan bahasa Melayu tetapi mempunyai makna yang sama yang menyebabkan kekeliruan. Selain itu, ejaan perkataan bahasa Inggeris yang terus diserap dalam bahasa Indonesia banyak digunakan juga dalam artikel ini yang lebih menyukarkan saya untuk fahami, seperti perkataan Yesus Kristus dan Trinitas yang mengambil asal perkataan bahasa Inggeris, iaitu Jesus Christ dan Trinity. Akhir sekali, dari sudut sumbangan, artikel ini memberikan sumbangan kepada masyarakat, khasnya kepada orang awam yang tidak mengetahui informasi mengenai sejarah dan ajaran agama Kristian dan Yahudi. Pengetahuan mengenai agama Yahudi adalah amat asing didengari oleh masyarakat Malaysia kerana populasinya yang tidak ramai dan tidak popular.
serta pendedahan mengenai sejarah dan ajaran kedua agama ini membolehkan pembaca untuk memahami dengan lebih mendalam yang mungkin berbeza dari pandangan atau pegangan mengikut agama pembaca sendiri. Kita pergi kepada impak terhadap isu atau penulisan artikel ini. Isu dan penulisan yang dikemukakan dalam artikel ini adalah amat menarik untuk dikaji dan memberikan impak terhadap saya sebagai pengkaji dalam kajian ini. Impak yang memberi kesan kepada saya dalam kajian ini ialah dari sudut agama. Dalam artikel ini, ada menceritakan mengenai pembandingan konsep kepercayaan kepada Tuhan antara agama Kristian dengan agama Yahudi. Kerana kedua-dua agama tersebut adalah saling berkait rapat. Contohnya, kedua-dua agama ini berasal daripada agama yang sama dan mempercayai Allah sebagai Tuhan yang satu. Tetapi agama Kristian mempercayai Allah, tetapi mereka mempercayai Tuhan itu adalah terdiri daripada 3 entiti, iaitu Allah sebagai Tuhan Bapa, Jesus ataupun Nabi Isa sebagai anak Tuhan, dan yang terakhir ialah Roh Suci atau Roh Kudus, dikenali sebagai Mary ataupun Maryam. Seperti mana Islam, kita mempercayai Allah hanyalah satu dan para Nabi adalah utusan Allah kepada umat manusia. Seterusnya, isu yang dikemukakan oleh penulis memberi impak kepada saya juga dari sudut ideologi. Ideologi yang dikembangkan oleh bangsa Yahudi melalui protokol Yahudi atau dikenali sebagai Protocols of Elders of Zion dalam bahasa Inggeris. Ideologi Zionisme ini ialah gerakan nasional orang Yahudi dan budaya yang mendukung kewujudan sebuah negara Yahudi di wilayah yang didefinisikan sebagai negara Israel. Namun, ideologi ini jelas menunjukkan betapa kejam dan zalimnya pemikiran dalam ideologi ini kerana mereka sanggup melakukan keganasan dalam pelbagai aspek seperti politik, ekonomi dan moral. Bahkan mereka menanamkan dalam pemikiran mereka bahawa mereka adalah bangsa paling mulia di muka bumi ini. Dan tuntutan Yahudi Zionis untuk mendirikan sebuah negara untuk orang Yahudi dengan mengatakan bahawa orang Yahudi mempunyai sejarah yang panjang di Palestin. Akan tetapi setelah penubuhan negara Israel, rakyat Palestin iaitu penduduk asal itu di tanah Palestin telah terjejas teruk dengan beberapa penduduk situ diusir dari kediaman mereka, bahkan ramai yang telah dibunuh. Okey, dan seterusnya ialah maklumat baru yang diperoleh pengkaji oleh saya. Okay. Maklumat yang diperolehi oleh saya daripada kajian ini ialah hierarki gereja Katolik. Kerana dalam setiap gereja itu ataupun dipanggil mazhab mempunyai jawatan, kira sebagai jawatan kuasa, iaitu bermula daripada paus yang merupakan ketua kerohanian dalam badan gereja Katolik, dan seterusnya ialah imam sebagai seorang yang diberi kuasa untuk mengadakan upacara keagamaan, dan yang ketiga ialah imam diocesan, iaitu imam yang terikat dengan salah satu keuskupan tertentu dan tidak termasuk ordo atau kongregasi tertentu. Diakon, dan yang keempat ialah diakon, iaitu membantu uskup dan imam dalam pelayanan terhadap mereka yang beriman. Dan yang terakhir adalah kardinal, yang merupakan gelaran di mana seseorang yang dipilih menjadi pembantu-pembantu dan penasihat dalam pelbagai urusan gereja. Bahkan kardinal boleh dipilih dari kalangan imam ataupun uskup. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan setelah mengkaji artikel ini, isu dan penulisan yang terkandung dalam artikel ini ialah ini sangat berguna dan lengkap untuk para penyelidik membuat kajian mengenai sejarah dan ajaran agama Kristian dan Yahudi, kerana penulis merujuk kepada sumber-sumber yang sahih daripada pakar mengkaji agama Kristian dan Yahudi sendiri. Seterusnya ialah isi kandungan yang dibahaskan oleh penulis adalah berasas dan menarik dengan huraian yang panjang tetapi padat.
berserta memberikan maksud bagi setiap perkataan yang sukar untuk pembaca fahami berkaitan dengan isu yang dikemukakan dalam setiap bab. Seterusnya, susunan dan kisah-kisah yang terkandung dalam artikel ini disusun dengan teratur dan kemas yang membolehkan pembaca mudah untuk memahami setiap kisah yang dipaparkan secara berkesan. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.